Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Syahari Abdul Rahman dalam video yang pertama, di mana saya akan berkongsi kepada saudara-saudari semua dalam hidup akhir zaman yang kita tahu ada banyak ujian di sana di sini. Dan pada hari Jumaat seperti pada hari ini, kita membaca suratul Kahfi, dan terlalu banyak pengajaran yang sepatutnya kita belajar daripada surah ini untuk kita meniti dari hari ke hari dengan tenang walaupun kita berada di akhir zaman. Di antara perkara yang dirawat ataupun diubat oleh suratul Kahfi ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang mudah-mudahan Allah pelihara saya, dan saya doakan Allah pelihara anda semua daripada penyakit ini, iaitulah ghurur ataupun terpedaya dengan jumlah pengikut yang ramai, ataupun followers yang ramai, ataupun subscribers yang ramai. Kerana kalau kita perhatikan kepada 4 kisah dalam suratul Kahfi, keempat-empat kisah ini mempunyai pengajaran yang pelbagai, tetapi apa yang menarik, kita akan dapati ada satu mesej yang konsisten diutarakan oleh keempat-empat kisah ini. Adapun yang pertama, kalau kita perhatikan kisah pemuda Al-Kahfi pada ayat 21, di mana saudara-saudari akan mendapati pemuda-pemuda Al-Kahfi telah diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala secara serentak. Kalau pemuda itu 7 orang, maka ke-7 berkenaan telah diwafatkan Allah secara serentak selepas peristiwa mereka bangun daripada tidur mereka, dan urusan mereka telah diketahui oleh rakyat pada waktu mereka dibangkitkan. Lalu seluruh rakyat sangat mula mahu mendekati ke-7 pemuda ini, dan boleh kita katakan pemuda-pemuda ini sudah mula menjadi sebutan ramai, sudah mula menjadi famous. Tetapi Allah Ta'ala akhirnya di kemuncak populariti ke-7 pemuda ini, yang mana mereka tidak pun berniat untuk diangkat dan dijulang sehebat itu, Allah menunjukkan kekuasaannya dan lemahnya makhluk dengan Allah mewafatkan secara mengejut ke-7 pemuda berkenaan. Kerana tidak selayaknya makhluk diangkat lebih daripada Tuhannya. 2, kita akan mendapati dalam kisah pemilik 2 kebun, ya, pada ayat 34, di mana Allah merakamkan penyakit yang menyebabkan kemurkaan Allah. Ya, kemurkaan Allah boleh menyebabkan macam-macam perkara boleh berlaku. Kalau dalam suratul Kahfi ini yang berlaku adalah kemusnahan kebun yang dibangga-banggakan oleh pemilik 2 kebun berkenaan. Apakah penyakit hati berkenaan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah ungkapan pemilik 2 kebun tadi, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih baik harta dan lebih kuat pengikut berbanding kamu. Itu ungkapan yang telah mengundang kemurkaan Allah, kerana tidak disandarkan kekuatan, kekayaan dan pengikut yang ramai itu kepada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 3, dalam kisah Musa alaihi salam mencari Khidir alaihi salam, seharusnya kita selaku pendakwah khususnya macam saya, dan selaku mereka yang diberikan Allah ilmu dan kemahiran-kemahiran tertentu, jangan terpedaya dengan ilmu ini. Ya, kononnya innama utituhu ala ilmin indi, ilmu ini saya yang usahakan. Kita kena ada satu prinsip bahawasanya yang bagi ilmu ini, yang bagi kemahiran ini adalah Allah. Dan kita perlu sentiasa ingat, ilmu Allah kepada kita hanya sedikit, ada yang lebih berilmu daripada kita. Maka hendaklah ada sikap merendah diri, hendaklah ada sikap, iaitulah apa yang kita perolehi datang daripada Allah. Jangan sekali-kali terpedaya dengan mengatakan saya yang usaha untuk dapat ilmu ini, pengalaman saya banyak untuk dapat ilmu ini, sikit-sikit saya, apatah lagi sampai ke satu tahap mula menganggap orang lain kurang ilmu daripada kita. So, akhlak Nabi Musa yang berdasarkan ayat 60 telah mengungkapkan bahawasanya baginda tidak akan berhenti berjalan sehinggalah bertemu dengan satu orang yang lebih berilmu daripadanya. Jadi ini adalah prinsip yang menyebabkan kita sentiasa merendah diri
dan tidak sekali-kali menganggap apa yang kita cakap itu adalah kebenaran, kerana barangkali ada pendapat yang lebih baik daripada pendapat kita. Dan akhir sekali yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Menarik kerana Zulkarnain telah ditawarkan oleh rakyat jelata di hentian yang ketiga, iaitulah ketika diminta pertolongan untuk membina tembok bagi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi penduduk ataupun rakyat menawarkan untuk diberikan harta yang banyak kepada Zulkarnain berdasarkan ayat 94-95. Tetapi Zulkarnain adalah pemimpin, atau saya boleh katakan orang popular yang ada prinsip. Orang yang mula menjadi sebutan ramai tetapi ada prinsip. Prinsipnya adalah tidak mudah terikut-ikut apa pengikut mahu. Kerana barangkali apa yang pengikut tawarkan, apa yang pengikut mahu berikan adalah sesuatu yang boleh memberikan keburukan kepada prinsip perjuangan. Sebab tu rakyat, atau saya boleh katakan pengikut, mengatakan kami boleh beri kamu kharajan, kami boleh beri kepada kamu kharjan, maafkan saya, kharjan, kami boleh berikan kepada kamu upah kalau kamu sudi binakan tembok ini. Tetapi pemimpin yang berprinsip ini mengatakan, saya tidak perlukan itu semua. Lihat bagaimana beliau tidak bersetuju dengan apa yang pengikut mahu berikan. Hari ini berapa ramai kalangan kita yang popular, barangkali Allah Ta'ala berikan kita nama, sampai ke satu tahap ya kita sanggup buat apa saja demi memelihara ya kepentingan kumpulan kita, demi memelihara kecintaan pengikut kita, demi untuk memelihara ya kita punya crowd, followers, subscribers kita, ya supaya tidak berlaku dislike, supaya tidak berlaku orang menonjolkan emoji marah. Tidak sepatutnya begitu. Kita kena ada kualiti Zulkarnain yang punyai prinsip salah tetap salah walau daripada pengikut, walau daripada rakyat, dan mereka mesti dibimbing, bukan kita yang larut dalam arus pemikiran pengikut kita ataupun rakyat kita. Mudah-mudahan 4 kisah ini mengajar kita agar jangan bangga followers ramai. Sesungguhnya kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah ya pengikut, tetapi dinilai kepada sejauh mana ia bertepatan ya dengan apa yang Rasulullah ya telah sampaikan daripada Quran dan Sunnah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.